Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Madam Zahira dan juga rakan-rakan kelas yang lain. Okey, hari ini saya dan juga kumpulan saya yang lain akan membentangkan kertas kerja iaitu penubuhan tadika Little Genius. Okey. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu dan juga saya nak memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anazlan bin Sakilan. Nombor matrik 418 3003 461. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Muazzam bin Syaharuddin, 4183 000 361. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azila binti Nordin. Nombor matriks 418 300 4241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Nabiha binti Jailani. Nombor matrik saya 418 300 2741. Saya akan membentangkan pada bahagian polisi dan peraturan dan susun atur tadika Little Genius. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mazir. Nombor matrik saya 418 300 1671. Okey, itu adalah ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Syukur kepada Allah, alhamdulillah, kerana semua ahli-ahli kumpulan saya yang lain dan saya sendiri telah bekerjasama dan juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberi. Maksudnya semua ahli-ahli yang lain dan saya sendiri ada peranan masing-masing. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan untuk penubuhan tadika Little Genius ini. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Siapa dulu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Zahira dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penubuhan tadika yang telah kami tubuhkan, iaitu tadika Little Genius. Kami telah menyediakan logo tadika Little Genius di mana ia mewakili beberapa huraian dalamnya, iaitu contohnya seperti gambar pen dan pensel. Ia menunjukkan sumber inspirasi pada kanak-kanak dalam menuntut ilmu. Seterusnya, gambar pelangi yang ada kanak-kanak di atasnya. Kanak-kanak mempunyai hak untuk bermain, belajar dan membesar bersama dalam keadaan yang harmoni. Kemudian matahari itu pula menambahkan keceriaan kepada kanak-kanak hari demi hari dalam memperolehi ilmu yang berpatutan. Seterusnya, di dalam logo ini kami telah menyediakan nombor-nombor yang boleh dihubungi, Facebook, Instagram dan juga email untuk lebih lanjut dan lebih faham tentang tadika Little Genius yang telah kami tubuhkan ini. Baiklah, seterusnya untuk bagi pengenalan, menurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dari segi jeris dan harmoni dari segi jeris berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Menurut Prof. Datuk Dr. Aminah Ayub 2013 mengatakan usaha ini adalah untuk melahirkan insan ataupun rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan dan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada kemakmuran ataupun keharmonian masyarakat dan negara. Seterusnya, tujuan penubuhan tadika Little Genius ini adalah kerana untuk memudahkan cara memberi panduan kepada pihak berkuasa tempatan iaitu PBT dan agensi teknikal dalam merancang serta mempertimbangkan permohonan pembangunan tadika mengikut pihak pemaju ini, kerana pihak pemaju ini sanggup menyalurkan bantuan seperti menyediakan tapak pembinaan tadika mengikut kategori premis yang ditetapkan serta pengusaha dalam proses penubuhan, pendaftaran dan permohonan lesen premis untuk perniagaan tadika ini. Rancangan dan penubuhan tadika Little Genius ini adalah takluk kepada peruntukan perundangan dan peraturan utama iaitu Akta Tanah Negara 1965 iaitu Akta 56, Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 iaitu Akta 308. Seterusnya peraturan-peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak
Akti Institusi 1985 dan Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Seterusnya, tadika kami ini menyediakan transit harian, iaitu menyediakan dua waktu, iaitu 12.30 hingga 2 petang dan pukul 4 hingga 6 petang. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk menguasai kemahiran motor halus dan kasar, menggunakan kemahiran sains dalam menjalankan aktiviti harian dan menyelesaikan masalah serta melahirkan murid yang dapat menguasai teori serta membentuk nilai-nilai murni di dalam diri setiap murid-murid. Visi pula melahirkan insan yang berfikiran terbuka, kreatif, berketerampilan dan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menimba pengalaman yang bermakna dalam semua bidang perkembangan JERIS. Misi dia pula menjadikan generasi tadika heterogeneous ini yang lebih berpotensi, mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, piagam pelanggan pula, kami akan memastikan murid-murid mendapat perhatian dan layanan yang sama rata, mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam bidang kurikulum ataupun co-curriculum, menyediakan perasaan yang kondusif, ceria, selamat, memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra, cepat serta berhemah semasa berurusan, mengambil tindakan yang tegas serta merta atas teguran dan cadangan, berganding bahu dan bekerjasama dengan pihak yang tertentu seperti pihak warga pendidik, masyarakat dalam usaha memperkasakan tadika ke arah kecemerlangan. Kata slogan yang pendek iaitu kecemerlangan murid adalah kepuasan kami. Itu sahaja. Seterusnya, di bahagian latar belakang tadika heterogeneous ini pula ada pelbagai tokoh-tokoh yang mengatakan ataupun telah menubuhkan tadika. Contohnya Friedrich Froebel, iaitu ahli falsafah Eropah yang telah mendirikan tadika di dunia, iaitu di negeri Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika tersebut kindergarten, berbawa maksud Garden of Children. Kemudian Robert Owen menamakan tadikanya iaitu The Infant School dan telah tubuhkan prasekolah di United Kingdom pada tahun 1816 di Scotland. Kemudian Karl Schurz, prasekolah pertamanya adalah di Amerika Syarikat pada 1850 dan Boston tahun 1860 iaitu oleh Elizabeth Peabody. Kemudian tahun 1900 barulah memulanya prasekolah di Singapura, Thailand dan Filipina ditubuhkan. 1940 pula perkembangan pendidikan prasekolah bermula di Malaysia. Kemudian 1950 bermulalah prasekolah ini ataupun sejarah pendidikan kanak-kanak ini bermula didorong oleh sistem pendidikan British dan hanya dimonopoli oleh orang yang berkemampuan kerana pada ketika itu memulakan kos yang tinggi untuk membiayai pendidikan serta mendapat perhatian lebih serius pada tahun 1984. Maka tercetuslah tadika heterogeneous yang telah kami tubuhkan ini berdasarkan konsep pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, yang paling terakhir adalah daripada pihak saya, iaitu kami mengikut peringkat yang tertentu, iaitu peringkat pertama Taman Asuhan Kanak-kanak atau TASKA, iaitu kanak-kanak berumur 4 tahun ke bawah. Peringkat kedua, prasekolah atau tadika kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, iaitu prasekolah atau tadika. Kemudian little ini dibawa maksud daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud kanak-kanak kecil yang di bawah jagaan dan perlindungan daripada ibu bapa dan penjaga. Kemudian jenis ini menurut Kamus Dewan yang keempat yang bawa maksud iaitu kejeniusan ataupun sifat genius, kecerdikan, kepintaran luar biasanya hampir sama seperti manusia dalam bidang ketenteraan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan meneruskan bahagian pengurusan operasi tadika, di mana pada bahagian ini terdapat dua bahagian, iaitu plan operasi tadika dan juga carta organisasi. Bagi plan operasi tadika, terdapatnya ketua guru iaitu pengurus seorang, penolong ketua guru seorang, guru 3 orang, penolong guru seorang dan tukang masak seorang. Jadi di sebelah ini adalah carta organisasi bagi carta organisasi operasi tadika kami. Bagi waktu operasi pula, waktu operasi kami terdapat dua bahagian, iaitu waktu operasi tadika dan juga waktu operasi staff. Bagi waktu operasi tadika, bagi tadika akan bermula pada jam 7.30 sehingga 12.30 hari.
Manakala bagi pusat jagaan harian akan bermula daripada pukul 12.30 hari sehingga 6 petang. Manakala bagi waktu operasi staf terdapat 3 bahagian, iaitu bagi guru besar ataupun pengurus, waktu operasinya adalah 7.30 hingga 5.30. Bagi guru dan penolong guru, waktu operasinya adalah pukul 7.30 hingga 6 petang. Dan bagi tukang masak adalah 7.30 hingga 5 petang. Kerana selepas tukang masak setelah selesai mengemas dan menyediakan apa yang diperlukan, maka tukang masak akan pulang lebih awal berbanding daripada guru, kerana guru perlu menguruskan kanak-kanak yang di bawah pusat jagaan harian. Dan akhir sekali adalah kurikulum, iaitu bagi tadika kami menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu KSPK, di mana kami merujuk segala yang terdapat dalam KSPK untuk dijadikan panduan pengajaran dan pembelajaran sepanjang kami mengajar di tadika, dan juga kami menjadikan panduan untuk kami menguruskan pengoperasian tadika kami. Yang pertama ialah polisi dan prosedur kemasukan. Tadika kami akan mengeluarkan borang pendaftaran baharu yang akan dibuka pada setiap hujung tahun pada bulan September. Yang kedua ialah ibu bapa atau penjaga perlu mengisi borang pendaftaran secara atas talian apabila permohonan kemasukan tadika dibuka. Yang seterusnya ialah syarat pendaftaran adalah terbuka kepada anak warga negara Malaysia sahaja dan diiktirafkan sebagai Bumiputera. Yang keempat ialah tadika kami hanya menerima kemasukan bagi setiap tahun kanak-kanak yang berumur 4 tahun sehingga 6 tahun sahaja. Okey, bagi bilangan kanak-kanak dalam sebuah kelas adalah mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak tadika. Yang kedua ialah polisi dan prosedur pembayaran yuran tadika liturgius. Yang pertama ialah semua kadar yuran pendaftaran bulanan dan tahunan bagi tadika akan sah sehingga 30 November pada tahun semasa sahaja. Manakala selepas tarikh 30 November, kadar yuran pendaftaran bulanan dan tahunan akan berubah sekiranya ada penambahan bagi pihak tadika. Yang kedua ialah pembayaran yuran bulanan bagi tadika akan bermula pada Januari sehingga November sahaja. Bagi bulan Disember, tiada pembayaran yang dikenakan oleh pihak penjaga atau ibu bapa. Seterusnya ialah yuran bulanan tadika mestilah dibayar penuh oleh pihak ibu bapa atau penjaga meskipun kehadiran pelajar tidak penuh pada bulan tersebut. Okey, seterusnya setiap pembayaran yuran akan diberikan resit kepada ibu bapa. Okey, ibu bapa atau penjaga mestilah menyimpan bayaran tersebut sebagai bahan bukti supaya memudahkan jika berlaku sebarang masalah. Dan terakhir ialah sila pastikan ibu bapa atau penjaga menerima resit rasmi daripada tadika apabila menerima sebarang bayaran yang telah dibuat oleh pihak tadika. Yang ketiga ialah polisi dan prosedur keselamatan dan kesihatan. Yang pertama ialah ibu bapa atau penjaga perlu memastikan keselamatan dengan menghantar pelajar sehingga ke pintu utama tanpa perlu pelajar menyeberangi jalan raya. Hal ini dapat menjaga keselamatan kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya ialah ibu bapa atau penjaga dinasihatkan supaya tidak menghantar pelajar ke tadika sekiranya mereka tidak sihat atau mengalami sebarang gejala penyakit berjangkit seperti selsema, batuk dan sebagainya. Yang ketiga ialah pelajar dilarang membawa sebarang alat-alat mainan dan barang yang berbahaya ke tadika. Ibu bapa mestilah memaklumkan kepada pihak tadika sekiranya pelajar menghidap sebarang penyakit. Okey, sebarang ubat-ubatan perlu disediakan oleh ibu bapa atau penjaga kerana pihak tadika hanya akan memberikan kepada pelajar apabila mendapat arahan sahaja daripada ibu bapa atau penjaga. Dan terakhir ialah jika murid mengalami masalah berkaitan dengan kesihatan dan memerlukan rawatan pihak hospital dengan segera, pihak tadika akan memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan kebenaran untuk mendapatkan rawatan.
Pihak kami akan menanggung kos bayaran hospital atau klinik di bawah RM100 sahaja. Yang keempat ialah polisi dan prosedur kurikulum. Tadika Little Genius menggunakan kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2010 iaitu KSPK sebagai rujukan utama di dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika kami. Seterusnya, kurikulum kami juga menggunakan bahan bantu mengajar semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini juga dapat memudahkan pemahaman kanak-kanak semasa belajar dan menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Bagi cuti peninggal tadika dan bilangan hari persekolahan di tadika Little Genius juga adalah sama seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu seperti sekolah kebangsaan. Cuti umum atau pelepasan am adalah seperti cuti umum persekutuan dan kerajaan negeri. Peraturan bagi pelajar lelaki hendaklah sentiasa berambut pendek dan kemas. Manakala pelajar perempuan yang berambut panjang mestilah diikat dengan kemas, terutamanya semasa melakukan aktiviti sukan di tadika. Yang terakhir ialah segala peralatan dan buku-buku kepunyaan tadika tidak dibenarkan dibawa pulang oleh pelajar tanpa kebenaran terlebih dahulu. Maksudnya segala peralatan, buku-buku pihak tadika tidak dibenarkan dibawa pulang oleh para pelajar. Seterusnya ialah plan tadika Little Genius. Kami memilih tadika yang berkonsepkan terbuka supaya memudahkan kanak-kanak bergerak bebas. Tadika kami juga mempunyai 5 sudut pembelajaran untuk kanak-kanak. Yang pertama ialah tunjang bahasa dan komunikasi. Yang kedua ialah tunjang sains dan teknologi. Ketiga, tunjang kerohanian. Dan keempat, tunjang kemanusiaan. Dan yang terakhir ialah tunjang kreativiti dan estetika. Okey, pada bahagian luar tadika juga kami menyediakan seperti kolam renang, ruang pasir, padang untuk kanak-kanak bermain, playground dan terakhir ialah ruang tanaman untuk kanak-kanak melakukan aktiviti bercucuk tanam. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Untuk takvim tahunan pula, pada bulan Januari, tadika akan mengadakan aktiviti minggu orientasi, pertandingan tulis nama sendiri, pertandingan mewarna, program 1 hari 1 huruf, program menghias kelas dan sambutan kelahiran bulan Januari. Sambutan kelahiran ini akan diadakan pada setiap bulan. Untuk bulan Februari pula, program 1 hari 1 huruf, program circle time, program tulisan cantik, pertandingan mewarna, pertandingan kenal huruf, program kesihatan pergigian. Pada bulan Mac pula, program 1 hari 1 huruf, program saya baca, saya tulis, mesyuarat pemufakatan ibu bapa dan guru, pertandingan tulisan cantik, pertandingan mengenal nombor dan aktiviti seni. Pada bulan April, aktiviti gotong royong, perjumpaan ibu bapa dan guru, pertandingan membaca ayat mudah, pertandingan matematik, program saya baca, saya tulis, program 1 hari 1 huruf dan sambutan kelahiran bulan April. Pada bulan Mei, pertandingan membaca ayat mudah, pertandingan bijak mengira, program saya baca, saya tulis, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan aktiviti pertanian. Pada bulan Jun, pertandingan membaca buku cerita, pertandingan bijak matematik, program saya baca, saya tulis, program Chef Cilik. Pada bulan Julai, pertandingan bercerita, pertandingan bijak mengira, program saya baca, saya tulis dan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Pada bulan Ogos pula, program Bulan Kemerdekaan, pertandingan mewarna kemerdekaan, pertandingan baju kebangsaan dan sukaneka tadika. Pada bulan September, program bijak matematik, program sukaneka, program membaca dengan lancar, program alam sekitar,
Pendaftaran tadika dibuka dan mesyuarat pemufakatan ibu bapa dan guru kali kedua. Pada bulan Oktober, mesyuarat agung tahunan tadika, pertandingan tulisan cantik, pertandingan mewarna, pertandingan bijak matematik, pertandingan Oh My English. Pada bulan November, jamuan akhir tahun, majlis graduasi tadika, hari kecemerlangan dan penyampaian hadiah, hari menandatangani prestasi murid. Pada bulan Disember pula, persediaan kanak-kanak ke tahun 1 dan cuti akhir tahun. Untuk menu sarapan tadika Little Genius pula, di dalam jadual kita dapat melihat setiap hari dan setiap minggu kanak-kanak akan diberikan makanan dan minuman yang sama, iaitu susu dan kismis, dan hanya satu menu makanan sahaja akan bertukar pada setiap hari, iaitu Coco Crunch, biskut, Honey Star, kuih dan bubur nasi. Untuk menu rehat tadika Little Genius, pada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga pada hari Isnin akan diberikan menu yang sama, iaitu nasi goreng dan air Milo. Pada hari Selasa, pada minggu pertama, nugget, kentang goreng dan jus oren. Minggu kedua, cucur udang dan jus oren. Minggu ketiga, nasi tomato dan jus oren. Minggu keempat, burger dan jus oren. Pada hari Rabu, mi kari dan jus tembikai susu. Minggu kedua, nasi lemak ikan bilis dan jus tembikai susu. Minggu ketiga, bihun sup dan jus tembikai susu. Minggu keempat, nasi lemak ayam dan jus tembikai susu. Di sini kita dapat melihat pada hari Selasa dan hari Rabu pada setiap minggu akan diberikan menu air yang sama. Pada hari Khamis, minggu pertama nasi ayam dan jus tembikai, minggu kedua mi goreng dan jus tembikai, minggu ketiga bihun sup dan Milo, begitu juga minggu keempat. Pada hari Jumaat, minggu pertama sandwich sardin, minggu kedua kuih tiaw goreng dan Milo, minggu ketiga sandwich telur dan Milo, minggu keempat mi goreng dan Milo. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan bentang di bahagian strategi pemasaran. Okey, di mana setiap perniagaan perlu adanya pemasaran. Setiap pemasaran perlu ada strategi. Okey, supaya perniagaan yang kita tubuhkan boleh berkembang dan juga boleh maju di masa akan datang. Untuk perniagaan kami telah menggunakan beberapa strategi untuk mengembangkan lagi perniagaan kami. Antara strategi yang kami gunakan iaitu membuat promosi dari segi harga, di mana pihak kami akan memberikan harga yang berpatutan kepada pelanggan pada bulan yang pertama. Hal ini untuk meningkatkan lagi pasaran perniagaan tadika Little Genius. Okey, seterusnya strategi yang kedua. Strategi pemasaran yang kedua iaitu menggunakan media sosial, di mana syarikat kami, perniagaan kami telah menggunakan ataupun memanfaatkan media sosial. Ia boleh melakukan atau beriklan di laman web seperti di Facebook, Instagram dan juga Twitter supaya memperkenalkan lagi tadika yang kami baru tubuhkan kepada masyarakat di luar sana. Okey, seterusnya strategi yang ketiga. Strategi pemasaran yang ketiga, kami telah menggunakan periklanan tradisional. Periklanan tradisional bermaksud mempromosikan produk ataupun perkhidmatan melalui periklanan di media massa seperti televisyen, radio, papan iklan, majalah dan saluran periklanan lain. Ini adalah untuk cara yang terbaik untuk menarik perhatian pelanggan untuk mengenali lagi perniagaan ataupun perkhidmatan perniagaan yang kita tubuhkan. Okey, selain itu, strategi yang keempat, di mana kami telah menggunakan cara untuk membuat perhubungan awam dan penajaan. Hal ini adalah penting untuk membangunkan hubungan baik dengan media dalam industri untuk mewujudkan publicity yang baik.
untuk peniaga yang baru ditubuhkan seperti perniagaan perkhidmatan tadika yang kami baru tubuhkan. Ia adalah sangat ditubuhkan, ia adalah sangat dibutuhkan dan sangat penting. Okey, strategi yang kelima. Bunyi ayam. Strategi pemasaran yang kelima yang telah kami lakukan, sentiasa konsisten, selalu konsisten dalam pemasaran. Dalam strategi marketing, konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing boleh efisien. Bunyi ayam. Yang keenam iaitu membuat program kesetiaan pelanggan. Sebagai contoh, Card Punch. Card Punch adalah salah satu inisiatif untuk hubungan dengan pelanggan. Dengan syarikat kami boleh melakukan, di mana tadika kami boleh melakukan aktiviti keibubapaan terhadap perniagaan penjagaan kanak-kanak, iaitu tadika Little Genius. Okey, seterusnya saya akan bentang di bahagian pengurusan kewangan tadika Little Genius. Okey, tadika Little Genius mempunyai perbelanjaan selama 3 tahun, daripada tahun 2021, 2022 dan 2023. Okey, di mana perniagaan ini telah mempunyai beberapa modal tersendiri dan juga pinjaman dari bank. Okey, untuk penerimaan iaitu aliran masuk, yang pertama, dana yang didapati daripada sumbangan ibu bapa sebanyak RM30,000 pada tahun 2001, tahun 2022 RM25,000 dan tahun ketiga 2023 RM50. Kedua ialah wang simpanan. Wang simpanan pada tahun pertama sebanyak RM25 dan tahun kedua tiada, tahun ketiga RM15,000. Okey, selain itu juga daripada pinjaman bank, perniagaan kami telah membuat pinjaman dari bank sebanyak RM100,000. Yang keempat ialah yuran pendaftaran daripada pelanggan, iaitu sebanyak RM150 seorang, seramai 30 orang pelajar atau kanak-kanak yang berada dalam tadika Little Genius, menjadikan jumlah keseluruhan dia RM4,500. Manakala yuran bulanan pada umur 4 hingga 6 tahun sebanyak RM300 seorang, seramai 30 orang kanak-kanak ataupun pelajar di tadika Little Genius memperoleh RM108,000 pada tahun pertama, begitu juga pada tahun kedua dan tahun ketiga, RM108,000. Manakala yuran daycare RM75 seramai 30 orang, jumlah keseluruhan RM2,250, begitu juga tahun kedua dan tahun ketiga. Manakala yuran daycare iaitu sebanyak RM75 seramai 30 orang, jumlah keseluruhan RM2,250 pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga, RM2,250. Dari segi pakaian, uniform tadika, harga dia ialah RM40 dan seramai 30 orang pelajar dan kanak-kanak, memberikan jumlah keseluruhan dia RM1,200 pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Manakala pakaian sukan, RM30 seramai 30 orang, jumlah keseluruhan RM900 tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Kelas tambahan pula iaitu kelas mengaji, yuran pendaftaran RM30 seramai 25 orang pelajar, jumlah keseluruhan RM750 tahun pertama, kedua dan tahun ketiga. Kedua ialah kelas muzik, yuran pendaftaran RM40 seramai 30 orang pelajar dan murid, jumlah keseluruhan pada tahun pertama RM1,200 dan tahun kedua dan tahun ketiga RM1,200. Dan terakhir kelas perlindungan diri, kelas pertahanan diri, seramai yuran pendaftaran RM40 seramai 20 orang murid yang menyertai. Jumlah keseluruhan pada tahun pertama RM800, tahun kedua RM800 dan tahun ketiga RM800. Bagi jumlah penerimaan tunai pada ketiga-tiga tahun tadika Little Genius, iaitu sebanyak tahun pertama ialah RM274,600, tahun kedua RM144,600,
Dan 2000. Okey, seterusnya iaitu pembayaran aliran keluar. Yang pertama sewa, iaitu sewa premis. Setahun jumlah keseluruhan 4,200. Begitu juga tahun kedua dan tahun ketiga. Tiada perubahan yuran pembayaran premis. Dan kedua ialah ubah suai bangunan. Pada tahun 2021 RM6,000, 2022 RM500, disebabkan tiada perubahan yang dilakukan untuk mengubah suai bangunan. Dan tahun ketiga sejumlah RM1,500. Yang ketiga ialah bayaran utility seperti bil elektrik, bil air dan telekomunikasi. Pada tahun pertama jumlah keseluruhan iaitu RM8,400. Begitu juga tahun kedua dan tahun ketiga. Tiada perubahan harga yang dilakukan. Keempat ialah alat pejabat dan kelas. Pada tahun pertama jumlah keseluruhan yang dikeluarkan sebanyak RM3,255. Tahun kedua iaitu RM690 dan tahun ketiga RM1,525. Yang kelima iaitu gaji. Gaji staf, tenaga kerja dan juga pengurus, di mana jumlah keseluruhan pada tahun pertama iaitu RM106,700. Tahun kedua RM106,700 dan tahun ketiga RM121,100. Pada tahun ketiga ada penambahan guru, iaitu tenaga kerja yang baru. Yang keenam ialah bahan pengajaran. Pada tahun pertama jumlah keseluruhan ialah RM900, tahun kedua RM750 dan tahun ketiga RM500. Yang ketujuh iaitu peralatan muzik. Tahun pertama jumlah keseluruhan RM320, tahun kedua dan tahun ketiga tiada perbelanjaan berkaitan dengan peralatan muzik. Yang ke-8 iaitu peralatan luar tadika. Tahun pertama RM800, tahun kedua hanya RM150 dan tahun ketiga tiada perbelanjaan bagian peralatan luar tadika. Yang ke-9 ialah peralatan elektrik seperti radio, plug dan lain-lain. Pada tahun pertama dikeluarkan sebanyak RM400 dan tahun kedua RM250 dan tahun ketiga pun hanya RM250 perbelanjaan. Dan ke-10 iaitu peralatan dapur. Pada tahun pertama perbelanjaan yang dikeluarkan ialah RM1,510, tahun kedua RM670 dan tahun ketiga RM1,270. Dan yang ke-11 iaitu promosi seperti banner, kad perniagaan, papan tanda perniagaan dan lain-lain. Pada tahun pertama RM950, tahun kedua RM1,000 dan tahun ketiga RM400. Yang terakhir iaitu lesen perniagaan setahun. Ketiga-tiga tahun mengeluarkan jumlah RM130. Jumlah pembayaran tunai ketiga-tiga tahun 2021, 2022 dan 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2021 sebanyak RM133,215 dan tahun kedua RM123,290 dan RM139,375. Baki akhir pada tahun pertama RM91,385 dan tahun kedua RM21,310 dan tahun ketiga baki akhir sejumlah RM66,535. Pengurusan kewangan ini kami telah mengikut sistem yang Madam berikan.